Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah ya, bagi yang baru masuk. Baik, kelas kita pada pagi ni saya nak kongsi dengan bab 7. Tajuk itu, bahan itu saya dah masuk dalam modul kita. Modul kita pula. Dalam grup kita. Jadi pelajar boleh tengok di situ. Saya nak bagi tumpuan pada pagi ni ialah bab 8 tingkatan 5. Saya ulang baliklah ya. Kalau kita tengok pada analisis bab 8 tingkatan 5, antara bab yang pelajar perlu kuasai. Kalau nak dapat A lah. Kalau setakat nak dapat C, abaikan. Kita akan tengok analisis dulu. Analisis yang dibuat oleh rakan saya lah berkaitan dengan analisis soalan daripada bab ini Terputus-putus sekejap sekejap sementara line pun macam tak merestui kita nampak saya punya masih bulat-bulat lagi. Maksudnya dia baru warm up. Pelajar pun nampak macam bulat kan. Okey, pelajar boleh tulis apa saja yang terbuku di hati di chat dulu. Sebab kita nak pastikan pelajar betul-betul bersedia. Baru kita boleh mula. Okey, dah boleh mula kah? Okey, kalau dah boleh saya mulakan. Kalau tak boleh saya belum mulakan. Okey, kita tengok analisis ini pelajar. Jadi saya harap nak tak nak kamu dah sedia, kita mulalah Okey, kita tengok soalan ini pelajar. Bab 1 saya dah habis. 2, 3 sampailah habis bab 6. Kalau pelajar tengok, saya dah kongsi tajuk Bani Umayyah semalam, Bani Abbasiyah pagi ini. Kerja saya mengajar je lah cuma yang nak belajar je kurang. Belajar ramai. Okey, cuba kita tengok bab tingkatan 4, bab 8. Okey, saya besarkan sikit. Sebab pada hari esok saya ada kelas di Meet. Tapi ramai pelajar tak boleh join kan, sebab ada kelas lain. Tak apa. Saya akan esok nak buat tingkatan 5. Okey, kalau kita tengok di sini pelajar, hampir kebanyakan negeri ambil bab 8. Saya minta pelajar cakna lah. Tahu cakna? Mencatat, ambil perhatian. Kita punya ni kalau kita nampak di sini, bab 8 ni kebanyakannya ialah ekonomi. Terengganu ekonomi, Perak ekonomi, mana lagi? Kelantan sosial, Perlis ekonomi, Pulau Pinang ekonomi, Sabah. Dan kita pada hari ini pelajar, ini sambungan sikit. Kita nak pergi ialah Kedah pun ekonomi. Kalau kita tengok tajuk ini pelajar, dalam 4 tahun terakhir, 2017, 2018 sampai 2020. Lama benar tak keluar.
Jadi saya harap pelajar berikan perhatian. Jangan kata saya tak payung. Kalau kita tengok tajuk kita, kalau nak buka buku teks, pelajar boleh buka muka surat 200. Okey, tolong buka dulu buku teks. Sebab kita nak menggaris, kita nak menanda. 200 pendidikan. Sebab soalan kita, cuba tengok. Bukan sistem cukai ni saya tak sentuh lagi. Saya sentuh kemudian. Saya nak sentuh ini. Saya besarkan. Okey, pelajar nampak di sini. Dia keluar soalan berkaitan dengan subtopik pendidikan. Jadi pelajar nak tak nak kena kuasai dua. Satu, pendidikan formal. Cikgu warna kuning. Satu lagi tidak formal. Kita warna biru. Langsung tak nampak pula. Warna hijau. Okey. Kalau kita nampak di sini, pelajar, formal, tidak formal. Tak formal ni saya letak warna hijau. Baru nampak. Okey. Saya minta pelajar tolong tengok pemberatan markah ni. Hari ni dapat satu pun tak apa. Dalam masa 1 jam ini, sikit saja belajar. Kurang-kurangnya kita dapat. Okey. Baru masuk. Okey, selamat datang. Seorang masuk, seorang keluar. Okey, tak apalah. Yang keluar tu mungkin nak pergi tandas. Okey. Kita akan sentuh yang pertama. Bagaimana masyarakat Melayu melaksanakan pendidikan tidak formal. Itu kita garis. Dia kata bagaimana masyarakat pada waktu itu dia buat pendidikan tidak formal. Okey, pelajar boleh tengok buku teks. Pelajar, saya buka soalan yang original. Ini soalan Melaka. Nanti pelajar kata, cikgu bohong je. Okey, saya buka soalan Melaka. Soalan esei. Okey, pelajar nampak di sini. Satu lagi. Nampak beza dengan soalan tadi kan? Soalan tadi dia minta formal, tak formal. Melaka dia minta satu je. Pendidikan formal. Di sinilah yang akan memerangkap pelajar. Dalam video saya hari ini, yang saya masuk tadi, saya cerita tentang Melaka. Ini pendidikan formal dan bidang bahasa dan kesusasteraan. Doakan saya sempat sentuh kedua-dua ini. Okey, saya nak sentuh yang pertama dulu. Bagaimana pendidikan tidak formal itu dijalankan pada waktu itu. Kita tengok di sini. Pelajar boleh buka buku teks untuk kita menanda. Nanti pelajar nak baca, pelajar nak tanda. Okey. Markah 6. Tengok markah situ. Markah 6. Kalau kita tengok di sini, macam mana kita nak dapat 6 markah?
Dia di sini, pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal dalam institusi keluarga. Okey, ini fakta. Saya letak huruf besar F. F1. Okey. Dan kita nampak huraian dia. Saya letak warna hijau bagi pelajar nampak jelas betul-betul. Dia diamalkan oleh masyarakat Melayu sampai hari ini. Ini huraian 1A. Huraian 1A. 2 markah. Baik, apa yang mak ayah kita ajar tak formal? Okey, kita nampak saya bagi lagi huraian di sini. Dia mengajar tentang nilai moral serta pembelajaran. Ini ialah huraian 1B. Saya harap pelajar nampak Contohnya, saya letak warna biru. Ada 3P ni. Kita belajar dengan 3 benda. Pendengaran, penglihatan, pemerhatian. Kalau tengok markah, ini ialah contoh 1A. Berapa dah markah kita, anak-anak? Siapa boleh bagi respon? Dah berapa dah ni? 4 markah. Markah kita 6. Okey, jadi kalau kita nampak di sini, mana lagi 2 kita nak ambil? Okey, dia bagi huraian sambung lagi. Okey, dia kata melalui pemerhatian, kita belajar bidang apa? Pertanian, perikanan sampai pertukangan. Okey, kita nampak di situ Itu yang kelima. Dan kita juga belajar tentang apa? Di sini kita nampak nilai-nilai budaya yang diserap dalam cerita-cerita lisan. Cerita Sang Kancil kan? Sang Kancil dengan harimau. Anjing dengan bayang-bayang. Ini semua cerita ni. Dia tak formal. Jadi kita belajar juga pantang larang. Kan ada pantang larang kita. Apa dia bagi contoh? Tunduk. Menghulur tangan apabila lalu di hadapan orang tua. Bukan bertiktok depan orang tua. Okey, nampak? Saya harap pelajar tulislah. Catat sikit dekat iPad dah gelap dah. Sekarang ni budak-budak kan kira TikTok. Cikgu ni kurang TikTok sikit dah. Okey, baik. Saya garis panjang sini. Ini saya tulis tentang pendidikan tidak formal. Pelajar catat. Tapi bila kita nak baca, kita kena tahu muka surat mana. 2 perenggan aja. Bukan banyak benar. Sambil-sambil makan goreng pisang nangka boleh jawab. Okey, setakat ini. Ada nak tanya? Boleh bagi respon? Cuba cikgu kopikan soalan ini. Pelajar cuba jawab sekejap dekat chat. Ingat tak ingat? Cikgu letak balik di sini. Okey, pelajar tengok jawapan dekat chat Okey.
Jawab sekejap. Tulis saja pendek-pendek pun tak apa. Yang penting pelajar masih faham soalan kita yang pertama. Okey, cuba jawab dulu. Bagi poin pun tak apa. Bagaimana masyarakat Melayu tradisional melaksanakan pendidikan tidak formal? Oi, bukan senang soalan ni. Okey, cuba jawab dulu. Kalau nak on mic pun boleh. Mana tahu Bat dia nak on mic. Selalu Nisa dia on mic juga. Boleh. Nanti saya akan tengok. Saya akan masukkan jadual yang terkini SPM. Jangan kau terkejut. Okey, cuba bagi respon, tulis jawapan dulu. Nak ngajar tadi kena tengok pula kau mau jawab. Tak ada lagi jawapan. Lambat no. Ilmu diturunkan melalui proses pengalaman. Mana kau mendapat jawapan tu, Pat? Itu pun boleh terima tu, tapi kena ada apa penyambut lah. Buktikan. Sebab jawapan kita ni dalam buku teks. Okey, yang lain-lain. Nurin, Siti Sofia. Bagi respon sini. Anak-anak lelaki belajar dengan cara ikut orang tuanya. Barulah. Itu kalau jawapan munasabah kita boleh kita terima apa Okey, Nurin, pemerhatian. Pemerhatian tu satu markah Dan bidang pertanian tu satu markah. Panjang situ. Okey, dapatlah 2 markah. Dot yang pertama. Dot yang kedua tu cerita lisan. 3. Contohnya anjing dengan bayang-bayang. Sebenarnya banyak lagi contoh lain yang boleh kita ambil. Pantang larang dalam adat istiadat. Itu fakta Uraiannya melalui pergaulan sosial. Tunduk sambil menghulurkan tangan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Itu kita nampak. Ini contoh jawapan lah yang boleh kita terima. Okey, yang lain ada respon? Salsabila, Amira, Zafrul. Maksudnya boleh Zafrul Jangan kita dapat je, kita kena keluar juga idea Okey, kita tengok soalan yang kedua. Tak apa. Kita tak boleh nak buang masa Okey, soalan yang kedua. Kalau kita tengok soalan yang kedua ni, saya belum share screen sekejap Okey. Okey. Dia minta sini ialah institusi pendidikan formal. Dia minta 2. Pondok dan madrasah. Okey, pondok ni 3 markah. Saya letak hijau.
madrasah ini pun 3 markah. Kenapa saya kata 3 markah, 3 markah? Sebab markahnya 6. Pelajar tak boleh tak seimbang jawapan. Contohnya pondok 4, madrasah 2. Baru dapat 5. Okey. Kalau tengok pendidikan pondok dan madrasah, di mana kita nak ambil? Dia sama juga. Kalau kita tengok bawah sikit pada buku kita, nampak? Ini dalam pendidikan formal. Okey, pelajar tengok jawapan yang pertama. Pondok berasal daripada perkataan Arab al-funduk. Oh, sedap nama ni. Rumah tumpangan. Jadi kalau rumah tumpangan, selalunya kita panggil benda-benda tak elok je kan. Tapi sebenarnya pondok ini daripada al-funduk. Itu kita nampak. Baik. 3 markah, kita ambil 5 atau 6 markah lah. Okey, tengok di sini. Dia penekanan kepada ilmu agama. 1 markah di sini. Maksudnya kita masuk pondok Al-Barakah Ustaz Kazim misalnya. Kita nak belajar agama. Dan menyediakan pelajar-pelajar untuk bertugas sebagai guru agama. Maksudnya keluar itu jadi ustaz dah. Sekolah kafah, ngajar-ngajar di sekolah agama, ataupun berkhidmat dengan masyarakat. Berkhidmat ni contoh jadi imam, amil dan sebagainya. Okey, sampai di sini markahnya 3. 1, 2, 3. Cuba tengok di situ. Contohnya, dia bagi situ contoh, saya letak warna biru lah. Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, Patani. Sampai situ sebenarnya dah full mark. Kita dah bagi atas lagi jawapan. Sini 2, Arab, Al-Funduk, rumah tumpangan 2 poin ni. Sini tambah 2, 5. Tambah 1, contoh 6. Markah 3 saja. Kita bagi satu contoh pondok. Jangan bagi pondok Al-Barakah tadi pula. Itu pondok moden. Dalam buku ditulis pondok yang paling mudah kita ingat ialah pondok Pulau Condong. Ini di mana ni? Di Kelantan ya. Okey. Itu kita dah menjawab berkaitan dengan pondok. Tengok balik soalan kita ni. Dia nak pendidikan pondok. Seterusnya ialah madrasah. Di mana kita nak tengok? Okey. Pendek saja madrasah ni. Madrasah ini diperkenalkan zaman Bani Saljuk di Iraq. Maksudnya macam kita ini surau lah kot. Okey. Itu satu. Apa yang bezanya dengan pondok? Sebab dia berbeza daripada sistem pengajian pondok. Okey, kalau kita nampak bezanya ialah dia ada sukatan pelajaran. Satu. 2, kelas. Dia ada kelas. Kelas apa? Kelas sains. Tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3.
Sebab apa? Dia mengikut tahap. Iaitu permulaan, mula-mula belajar Iqra' lah kot pertengahan dan pengkhususan. Okey. Dan sekolah madrasah ni ada mudir. Mudir dan diselia oleh lembaga dan seterusnya lah lembaga ni ialah jawatan kuasa yang menguruskan sekolah. Cukuplah kita 6. Markah kita 3-3 je. Okey, cuba alih balik jawapan awak dalam chat kita. Supaya bila awak dah belajar, saya dah terang, awak tulis, saya doakan awak lebih kuat ingatan lah. Berbanding awak dengar saja saya cakap, awak tak catat. Mungkin lupa. Okey, cuba catat dekat kita punya chat. Okey. Boleh catat sikit. Ramai pelajar kita ni tak boleh bagi respon. Daus, Aiman, Hafizul. Bezakan antara pondok dengan madrasah. Okey, kita tengok respon siapa yang awal. Okey, kita tengok. Kita masih tunggu jawapan rakan kita Okey, tengok masih belum ada lagi jawapan. Jangan lama sangat kita tak boleh lama sebab kita nak mengejarkan masa. Okey, kita tengok ada pelakon Korea kita dah mula. Kira ni dia punya profilnya orang Korea. Okey, pondok tempat merendahkan diri apabila bercakap dengan orang. Madrasah itu juga jawapan salah. Sebab dia tak boleh jawapan mengikut pandangan kita. Dia mesti follow buku teks. Sebab ini masih fakta. Sistem madrasah berbeza dengan pengajian pondok. Madrasah ada sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelas. Dah dapat 2 poin di situ. Ada permulaan, pertengahan, pengkhususan. Dah cukup. Itu dah cukup. Dapat 3 poin. Nurin dia bezakan terus. Sebab jawapan ni sebenarnya sudah bagi dalam video 8 cikgu. Kalau pelajar ambil di situ lagi jelas. Pondok Al-Funduk. Penekanan ilmu agama, menjadikan pelajar bertugas sebagai guru agama. Okey, good, Nurin. Madrasah Saljuk, ada sukatan, kelas, pertengahan. Kita dapat cantik lah. Jadi bila kita jawab nanti, jawapan ni perlu kita buat dalam 2 perenggan. Satu A, perenggan kedua B. Tapi kalau kita ikut soalan, A dulu. A saja. B saja. Tapi pemeriksa tak akan kejam lah. Tapi jangan jawab salah lah.
Kita bantu juga, tapi saya elok-eloknya ikut satu pondok. Cerita pondok. Tulis pula dua. Madrasah. Tapi ada setengah pelajar yang tak baca, dia sekalikan. Perenggan pertama pondok, perenggan kedua madrasah. Kesannya pemeriksa lah yang terpaksa tulis. Soalan 1, 2. Okey. Habis soalan kita yang pertama. Syakila baru masuk. Tak apalah. Baru bangun tidur. Okey. Habis kita soalan yang pertama. Soalan daripada negeri yang cikgu tak nak bagi tahu. Dan kita tengok kebat dia. Pendidikan formal perlu seiring dengan pendidikan tidak formal. Perlu sama-sama. Mengapa? Ini cikgu bagi jawapan secara verbal sajalah. Lisan. Kenapa kita nak sekalikan? Kadang-kadang kita tengok ada orang tu pandai. Pendidikan formalnya tinggi. Tapi sebab pendidikan tidak formalnya di rumah, berkaitan dengan adab mungkin kurang, tidak ditekankan. Dia jadi masyarakat yang kurang ajar. Masyarakat yang tidak peka dengan negara. Jadi kita tengok di sini, kenapa perlu seiringkan? Kita nak melahirkan pelajar yang seimbang. Kita nak seimbang dari segi apa? Dari segi jeris itulah. Jasmani, emosi, rohani, dan sosial. Rohani dan sosial ini, kebanyakannya kita boleh dapat awal di rumah. Jasmani dan sebagainya. Di sekolah dia sebagai pengukuhan. Apa yang kita belajar di rumah, kebanyakan kita belajar balik dalam pendidikan Islam ataupun secara verbal oleh guru-guru. Masa sekolah dah tak payah ajar dah. Jumpa orang tua, tunduklah. Nak lalu belakang, minta. Jangan waktu orang tua nak makan, kita pun lebih banyak pada dia hormat orang tua. Kadang-kadang orang tua dia hormat kanak-kanak. Okey. Ini soalan yang pertama. Habis setengah jam. Sekarang dah pukul 11. Saya beritahu kelas kita ni 1 jam je paling lama. Setiap minggu pun kelas kita 1 jam saja. 1 jam lagi saya akan bagi latihan, pelajar bagi feedback pada saya. Kalau 2 jam itu pelajar sudah mulalah mengesut lah. Okey. Setakat ini clear? Ada nak tanya? Maksudnya kelas cikgu hari ni ada muruku ke dalam mulut pun. Risau juga ni. Pelajar terlekat muruku sewaktu mengikuti kelas meet. Udah. Jenuh nak menjawab marah. Okey, baik pelajar. Kita nak pergi kepada soalan negeri Melaka. Yang cikgu dah tayang tadi. Cikgu akan share skrin balik. Okey. Pelajar tengok soalan Melaka ni. Okey, jelaskan perkembangan sistem pendidikan formal. Tadi soalan yang tadi, dia minta tidak formal. Yang ini pendidikan formal. Sudah tentu beza. Itu sebab cikgu garis ini. Pelajar yang tak hadir, cikgu tak tahulah. Maksudnya ramai sangat pasal dah pandai, tak apalah. Duduk di rumah belajar sendiri lagi bagus. Tak apa, tu pulang. Okey. Kita tengok pendidikan formal. Markahnya 6. Okay. Kalau kita tengok yang pertama ni. Pendidikan formal, macam madrasah tadi. Dia berkaitan dengan agama
secara langsung melalui perantaraan institusi. Institusi itu macam madrasah tadilah. Okey. Kalau kita tengok ini bukan benda baru. Ini satu markah Sebelum kedatangan Islam, kita dah ada pendidikan ini di zaman Hindu-Buddha lagi. Mereka belajar di kuil, di wat, berkaitan dengan agama. Tetapi kita tengok pada waktu itu, yang terlibat dengan belajar ni hanya didominasi golongan tertentu je. Istana dan golongan atasan, dan menjadi pusat pengajian. Maksudnya golongan-golongan atasan saja. Golongan pendeta dan guru ditugas khas. Maksudnya dia orang ni dibawa khas datang untuk mengajar, memberi pengajaran kepada bakal pemerintah dan pembesar. Baik, kita tengok berapa markah. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita nampak. Macam mana kita nak sambung lagi? Susahnya cikgu. Pendidikan formal ini juga, kalau kita tengok dalam perenggan yang kedua ini, kita belajar yang pendidikan kita ini, kita ambil madrasah misalnya. Contohnya madrasah memberi penekanan kepada pengajaran Al-Quran. 2 markah tu yang dilakukan di rumah guru Al-Quran atau rumah tok guru. Kita pergi belajar di rumah ustaz. Umur dia berapa? 7 hingga 15 tahun. Kalau 16 tahun tu dia dah malu lah. 16 tahun baru Iqra' 1. Malu lah Tapi buat apa nak malu? Malu apa bosku kan? Itu lah. Kita tengok. Kita nak malu buat apa? Kita belajar je kan? Cikgu pun masih belajar lagi. Okey, kita tengok. Tadi dah 6. Sambung lagi. Contohnya madrasah. 7. Yang menekankan pengajaran Al-Quran. 8. Yang dibelajar di rumah tok guru. 9. Tempoh umurnya antara 10 hingga 15 tahun. Itu. Yang lain ni kita boleh belajar je. Kalau pelajar kuasai 2 perenggan ni, belajar. Sebenarnya dah cukup. Belajar garis macam ini, baca 2 perenggan ni. Ingat dan hafallah sikit supaya kita belajar sejarah ini, kita nampak soalan kita ni, saya boleh jawab cikgu. 6 boleh, datang 8 pun boleh, 10 pun boleh. Okey. Soalan yang kedua, ini ramai tumpah lah. Ramai tak boleh jawab. Sebab bahasa dan sastera mengalami perubahan. Dia minta kita ulaskan. Maksudnya, selepas kedatangan Islam, apa yang berubah dari segi bahasa dan sastera? Dia ada 2 tu soalan bahasa dan sastera. Seeloknya kita ulas kedua-dua. 3-3. Itu sebab cikgu tengok soalan percubaan tahun ini. Hati-hati anak-anak Kebanyakan dia pair. Hati-hati dengan perkataan dan. Sebab kita ramai yang tak boleh skor sebab kita terlepas pandang ini. Sebab dia nak 2, di mana kita nak tengok
Pelajar boleh buka muka surat 200. Panjang sikit dia panjang belakang lagi. Okey. Bahasa dan kesusasteraan. Okey. Kalau kita tengok dalam perenggan pertama ni, dia menceritakan tentang bahasa. Dan perenggan seterusnya banyak berkaitan dengan kesusasteraan. Kita cuba tengok pelajar. Sekurang-kurangnya kelas hari ni sikit pun lekat dekat kepala kita. Cikgu Alun tahniahlah pelajar yang hadir lah hari ni. Bukan senang kita nak kumpul. Mungkin rakan-rakan kita ni top up habis. Handphone mak dia sorok. Ataupun adik dia sorok. Sebab banyak sangat main game. Bateri habis. Dan sebagainya. Kita think positif lah. Sebab minggu depan kelas, kalau boleh kita banyak, saya akan hadir di sekolah. Pelajar dijemput hadir ke sekolah lah. Minggu depan ni. Okey. Kita tengok di sini. Hari raya apa mungkin lah. Tapi tak ada kaitan dengan kita pun ni. Okey, yang pertama kita jawab tulisan Jawi. Islam datang saja, tulisan Jawi dibawa sekali. Dia menggantikan tulisan lain yang telah diguna sebelum ini. Ini huraian. Contohnya, Palawa, Kawi, sampai Rencong. Pendek pelajar. Mungkin kita 3. Paling sikit 2. Baik. Seterusnya kita nampak memperkenalkan huruf Arab. Huruf Arab ni alif bata lah. Okay, kita nampak di sini mudah diterima oleh orang Melayu. Setelah dibuat penyesuaian lah. Tapi rupanya penyesuaian tu banyak tak tepat. Sebutan kita akhirnya banyaklah kita kena talaki balik dengan ustaz bila kita dah besar-besar ni. Baik. Kita nampak tulisan Jawi ini, saya letak bawah sekali. Menjadi hak milik orang Melayu sampai orang hari ini. Orang Melayu sinonim dengan Jawi. Tak boleh baca, agak hilang sedikit lah tentang kemelayuannya. Baik. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cikgu nak bagi mudah dulu. Ini tulisan Palawa. Tak nampak. Okey, kita sambung sikit. Lepas itu bahasa Melayu ini, kita bergabung dengan istilah baru daripada bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran. Contohnya apa? Adil dan sebagainya. Kita nampak. Sampai di sini pelajar, kalau pelajar nak baca lah, dia pun dah okey. Daripada tak dapat langsung, jangan hilang terus. Kita nampak di sini yang lain pelajar boleh baca kesusasteraan yang ada pada waktu itu. Kita nampak bila Islam datang, dia berubahlah. Daripada kita cerita Pak Kaduk, Lebay Malang, Pak Pandey, dia bertukar kepada hikayat-hikayat. Tengok hikayat tu Nabi Muhammad, bulan terbelah, Amir Hamzah dan sebagainya. Okey pelajar. Kita sebenarnya dah menjawab soalan ni. 6, 12. Pada cikgu ini dah cantik dah. Dan kebat ini yang menentukan awak. Sebab apa? Tinggi soalannya. Bahas dengan memberi hujah yang relevan. Cikgu jarang jumpa soalan macam ini. Dia kata apa? Sistem pendidikan penting untuk kemajuan bangsa dan negara dalam dunia yang mencabar.
Pelajar kalau nak jawab, sekali lagi cikgu ingatkan. Kata kunci kepada soalan ini diletak di sini. Dan. Bangsa dan negara. 2 poin tu. Hati-hatilah. Itu sebab kita percubaan tak ada yang dapat A+. Kita B+, 68, 67 sampai 68, 69 cikgu bagi A. Kita ada 17 orang. Tak ramai ke? Sebab tercicir bila kita menjawab soalan, dia tak nak menggaris macam saya terangkan. Ada 5M tu. Membaca, menggaris, merangka, menjawab dan menyimak. Itu sebab cikgu minta pelajar tengok betul-betul. Okey. Kalau kita tengok soalan kita ini pelajar, kita dah hampir menjawab kesemualah soalan yang ada dalam analisis kita tadi. Jadi saya harap kelas kita ni pendek je. Sorry. Kita dapat memahami dan menjawab satu tajuk yang pada saya sangat penting. Yang tak adil macam ini, saya nak cakap macam mana? Ramai tak adil. Jadi kirim salamlah pada kawan awak. Kirim salam penuh kerinduan daripada Sifu. Okey, saya rasa ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Kita dah hampir tamat ni kelas kita. Cikgu akan bagi soalan kertas 1, kita akan buat kuisis nanti. Jadi cikgu akan sediakan hadiah jugalah. Macam biasalah. Okey, ada nak tanya? Boleh on mic anak-anak. Cikgu tak ada snap gambar hari ni. Tak sempat kita nak tengok perkongsian kita. Okey. Ada yang nak bagi respon? Kalau ada boleh cakap, boleh on mic. Okey, mulai minggu depan digalakkanlah kalau kita ada ruang masa, pelajar yang tak ada top up, bolehlah datang ke sekolah. Kita masuk ke belakang. Tak ada lah. Kita buat online pun tak datang, bersemuka pun tak datang. Mungkin cikgu pergi ke rumah kot dia. Duduk, kita mengajar. Okey, cikgu rasa itu saja kot kelas hari ini. Kita jumpa lagi lah pada minggu depan. Kelas esok mungkin ramai pelajar tak boleh join sebab bertemu dengan kelas lain. Tak apalah, saya tak ada galak sangat pun. Saya mengajar aja. Awak nak belajar, tak nak belajar, itu tanggungjawab lain. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya doakan anak-anak yang hadir berjaya mendapat kelulusan yang lebih baik dan terbaik seperti yang awak cita-citakan.